Daripada sebelumnya Nabi pergi dakwah dekat Taif, itu contoh yang cukup panjang lah. Nabi pergi berdakwah dekat Taif, satu-satu pintu dekat Taif Nabi ketuk. Satu-satu pintu rumah di Taif Nabi ketuk, tuan-tuan. Seorang pun tak mau terima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tak mau terima tu tak apalah, Nabi kata okeylah, tak mau terima tak apa, cuma jangan bagi tahu kat orang Mekah yang aku mai Petra tu. Bila Nabi nak balik tu, dia tahan Nabi ikut jalan, dia bawa anak-anak kecil depa yang umur 5 tahun 6 tahun ni baling batu dekat Nabi. Tak boleh terima lah, tuan-tuan. Benda tu satu penghinaan yang cukup dahsyat lah. Bila mana budak kecil yang buat kita, itu satu penghinaan yang cukup besar. Sebab kita tak boleh balas balik. Depa bagaimana depa gamuk, depa atok anak-anak kecil, depa beratok di tepi-tepi jalan dekat Taif, punggai Nabi sampai berdarah. Sampai Nabi berhenti seorang-seorang di pertengahan jalan nak balik ke Mekah tu. Nabi kata, Nabi angkat tangan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ila man takiluni, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbul mustad'afin, Tuhan kepada orang-orang yang telah ditindas. Ila man takiluni, kepada siapakah yang engkau akan campakkan diriku, ya Allah. Ila aduwin ba'id yatajahhamuni, adakah kepada musuh yang jauh yang membenciku, au ila qaribin alladhi malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang dekat yang engkau jadikan mereka menguasai diriku, ya Allah. Sampai masa momen itu Nabi tak tahu dah nak talak ke mana dah ni. Nak pi kanan kau, nak pi kiri ke, nak pi mana ni, ya Allah. Ila man takiluni, ya Allah, kepada siapakah engkau akan campakkan diriku ini, ya Allah. Ila aduwin ba'idin yatajahhamuni, adakah kepada musuh yang jauh yang membenciku, ya Allah. Au ila qaribin allati malaktahu amri, ataupun kepada musuh yang dekat yang engkau jadikan mereka itu menguasai urusanku, ya Allah. Sedih, tuan. Bila Siti Aisyah tanya Nabi setelah Islam dah menang lah nanti ni, Siti Aisyah tanya Nabi, antara banyak-banyak kenangan zaman Rasulullah berdakwah dulu, yang mana yang paling Rasulullah tak boleh lupa, yang berat? Nabi kata peristiwa Taif tu. Bila mana dah rasa macam disekat nak talau ke mana dah ni, tak boleh. Sebab tu dalam urusan dakwah ni, tuan-tuan, bila mana orang dia melazimi bidang dakwah, bila mana dakwah dia itu disekat, dia rasa cuma terpulanglah kepada pendakwah tu masing-masing. Dia rasa tu sebab apa? Kalau dia ikhlas benar nak menyampaikan risalah, maka bila disekat dia akan rasa sedih juga. Tapi kalau dia memang mencari keuntungan duniawi, bila disekat dia akan rasa juga, tapi dia akan rasa dalam bab duniawi lah. Terpulang. Kita tak menuduh dan kita tidak ni, cuma berbeza-beza. Tapi Rasulullah tentunya ukhrawi lah. Rasulullah tentunya nak menyampaikan risalah. Rasulullah tak minta duit, tak minta apa kan. Nak pergi mana, ya Allah? Aku nak pergi mana? Kepada siapakah akan engkau campakkan diriku ini, ya Allah? Dan berlaku peristiwa hijrah. Panjang. Semua sahabat-sahabat pakat pergi hijrah. Bila Nabi sebut tentang hijrah itu, Sayyidina Abu Bakar dah ready dah. Dah siap kuda 2 ekor dah. Pasal nak bawa Nabi seorang. Tapi Nabi tak sebut. Bila Abu Bakar jumpa Nabi nak pergi hijrah, Nabi tak bagi. Sahabat dia duk pergi dah. Jumpa Abu Bakar nak pergi hijrah, nak minta kat Nabi hijrah, Nabi tak bagi. Tapi Abu Bakar tak melenting. Sebab Abu Bakar ni iman besar. Iman Sayyidina Abu Bakar besar. Sayyidina Abu Bakar ni wali paling besar. Faham macam tu? Sayyidina Abu Bakar ni selalu kita underestimatekan beliau. Sedangkan manusia paling mulia setelah Rasul dan Nabi, Sayyidina Abu Bakar. Kita selalu mencari yang lain, sedangkan Sayyidina Abu Bakar tu manusia paling mulia selepas Rasul dan Nabi. Kalau kita menyebutkan tentang wali, the biggest wali was Sayyidina Abu Bakar. Tapi kita banyak underestimate Sayyidina Abu Bakar. Kita lebih mencari yang lain. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar itu satu manusia yang cukup hebat. Cukup hebat lah Sayyidina Abu Bakar. Cuma jarang kisah beliau dibicarakan. Kita banyak mengangkat yang lain. Bukan tak boleh, tapi kita sampai satu tahap kita seolah-olah melupakan who is Abu Bakar sebenarnya. Orang yang senantiasa bersama dengan Nabi di saat orang lain tidak percayai Nabi. Orang yang tidak memerlukan hujah dan dalil, hanya sekadar Nabi mengatakan aku ini Rasul dan dia beriman kepada Nabi SAW. Ini orang yang iman dah cukup hebat, Sayyidina Abu Bakar. Di saat peristiwa Isra dan Mi'raj, orang dah mula goyah, Sayyidina Abu Bakar tetap setia dan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ia terbit daripada Muhammad, maka ia benar, sekalipun lebih unik, lebih miracle daripada benda yang dicerita itu. Sayyidina Abu Bakar. Maka sampai satu hari Nabi pun pergi rumah Sayyidina Abu Bakar dan beritahu, wahai Abu Bakar, seruan untuk aku hijrah telah tiba, maka aku pilih engkau untuk jadi temanku. Tu Sayyidina Abu Bakar menangis.
Rupanya selama ni Nabi tahan tak bagi dia pi tu sebab Nabi nak taruh Sayyidina Abu Bakar agar pi dengan Nabi. Perjalanan hijrah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tu sangat dahsyat lah, no. Sayyidina Abu Bakar pi depan, sekali pi belakang, sekali pi depan, sekali pi belakang. Sampai Nabi kata, Abu Bakar jalan elok lah kan. Bukan Nabi kata macam tu, tapi saya bagi bimaknawi ni macam tu lah. Secara maknanya macam tu lah. Dua orang ni kan, ada orang lagi lah yang membantu, macam Asma yang minta makanan, bin Uraiqid yang membantu bahagian jalan, ada lah. Tapi yang pokoknya bila dua orang mulia ini berhijrah, Sayyidina Abu Bakar di depan, di belakang, depan, di belakang. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, bila aku duduk di belakang engkau ya Rasulullah, aku takut musuh panah daripada depan, maka aku pergi di depan, agar kalau panah tu datang kena aku dulu. Bila aku jalan di depan, aku rasa macam takut. Macam mana kalau orang panah daripada belakang? Tak sedap hati, dia pergi di belakang balik, agar kalau panah tu kena aku dulu. Begitulah Sayyidina Abu Bakar dalam perjalanan hijrah beliau dengan baginda Nabi SAW. Betapa sayangnya beliau kepada baginda Nabi SAW.